Nama saya Irdiana binti Astrol dan saya memegang kad metrik RCV 221102059 dan sekarang saya mengambil bahasa Melayu sebagai subjek utama saya. Nama saya Nur Ain binti Omar. Kad matrik saya adalah RCB 2211020019 dan sekarang saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Melayu dan sekarang berada di semester 6. Okay, saya adalah Intan Fatia binti Rahman dan nombor metrik RCB 2211020013 dan sekarang saya mengambil jurusan Bachelor in Education dalam Bahasa Melayu. Hai, saya Nur Artika binti Ismadi dengan nombor metrik RCB 22110064 dan sekarang mengambil ijazah sarjana muda dalam pendidikan major BM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Zafran. Hari ini saya dan kumpulan saya ingin menanyakan beberapa soalan tentang kaunseling. Dan soalan kami pada hari ini akan dimulakan oleh Nur Ain. Okey, baiklah. Saya akan memulakan pertanyaan saya dengan soalan yang pertama iaitu, bolehkah anda memperkenalkan serba sedikit tentang diri anda? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafran Hatim bin Muhammad Irwan yang berusia 32 tahun dan saya merupakan kaunselor di SMK Datuk Patinggi Kedit Betong Sarawak dan saya telah berkhidmat sebagai kaunselor di sekolah ini lama lah juga, selama beberapa tahun dan saya amat komited dalam membantu pelajar mengatasi cabaran kehidupan mereka. Soalan yang kedua pula ialah, apakah yang menarik minat anda untuk menjadi seorang kaunselor di sekolah? Oh, minat saya untuk menjadi kaunselor bermula daripada keinginan untuk membantu orang lain, terutamanya golongan remaja. Saya percaya bahawa remaja memerlukan bimbingan dalam menguruskan tekanan kehidupan mereka dan sebagai seorang kaunselor, saya berpeluang menjadi penyokong serta pembimbing dalam proses perkembangan emosi dan sosial mereka. Sangat menarik jawapan itu. Okey, jadi kita akan pergi ke soalan yang seterusnya iaitu, apakah kelulusan yang Encik Muhammad Zafran ada? Kelulusan saya memiliki ijazah sarjana muda dalam psikologi kaunseling dari salah sebuah universiti di Malaysia dan telah mengikuti pelbagai kursus serta latihan berkaitan kaunseling remaja. Okey, kalau boleh saya tahu, berapa lamakah anda sudah menjadi kaunselor di sekolah? Sudah berapa lamakah anda menjadi kaunselor di sekolah? Seperti yang saya percakapkan tadi, lama. Kemungkinan dalam perkiraan saya 7 hingga 8 tahun. Okey, saya akan meneruskan, bukan saya tapi kawan saya akan meneruskan soalan yang seterusnya. Atika. Mengapakah khidmat kaunseling penting dalam membantu pelajar mengatasi masalah akademik dan peribadi? Mengapa ia penting? Khidmat kaunseling adalah penting kerana ia menyediakan platform selamat untuk pelajar berkongsi masalah mereka tanpa rasa takut dihakimi. Dan kaunselor membantu pelajar mengenal pasti punca masalah dan membimbing mereka mencari penyelesaian, sama ada berkaitan akademik ataupun peribadi. Dengan bimbingan yang betul, pelajar dapat meningkatkan kesejahteraan emosi, membina keyakinan diri diorang dan mencapai potensi penuh mereka. Okey, soalan seterusnya. Apakah jenis-jenis masalah yang sering dihadapi oleh pelajar yang memerlukan bantuan kaunseling? Untuk ini, pelajar sering menghadapi pelbagai masalah seperti tekanan akademik,
konflik dengan rakan sebaya, masalah keluarga, rendah diri, kebimbangan tentang masa depan dan isu kesihatan mental seperti kemurungan atau kebimbangan. Semua masalah ini memerlukan intervensi kaunseling bagi membantu mereka mengatasi dengan cara yang sihat. Soalan yang seterusnya. Bagaimanakah kaunseling di sekolah menyokong pembangunan sosial dan emosi para pelajar? Okey, kaunseling di sekolah menyokong pembangunan sosial dan emosi pelajar dengan menyediakan ruang untuk pelajar memahami perasaan mereka dan cara yang betul untuk menanganinya. Melalui sesi kaunseling, pelajar dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, membina hubungan yang sihat dengan orang lain serta mengembangkan kemahiran daya tahan emosi yang penting untuk mereka menghadapi cabaran hidup. Soalan, saya akan menanyakan beberapa soalan kepada cikgu. Soalan pertama ialah, apakah tanggungjawab utama seorang guru kaunseling di sekolah menengah? Alright. Tanggungjawab utama guru kaunseling di sekolah menengah adalah untuk menyediakan sokongan emosional dan akademik kepada para pelajar. Mereka bertanggungjawab untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi pelajar. Selain itu, memberi nasihat dan merancang program kaunseling yang sesuai. Selain itu, mereka juga membantu pelajar dalam perkembangan peribadi dan sosial serta mempromosikan kesihatan mental. Guru kaunseling juga berperanan dalam mengadakan sesi ceramah, bengkel dan aktiviti-aktiviti luar untuk meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu tertentu. Okey, soalan yang seterusnya ialah, maafkan saya, bagaimanakah guru kaunseling membantu pelajar membuat keputusan mengenai masa depan dari sudut akademik dan kerjaya? Kami sebagai guru kaunseling membantu pelajar membuat keputusan mengenai masa depan akademik dan kerjaya melalui sesi kaunseling secara individu dan berkelompok. Mereka memberi maklumat tentang pilihan pendidikan dan kerjaya, membantu pelajar mengenali minat dan kebolehan mereka. Seterusnya, serta menyediakan alat dan sumber untuk merancang langkah-langkah ke arah matlamat dengan membimbing membuat keputusan. Guru kaunseling dapat membantu mereka memahami implikasi pilihan yang dibuat oleh mereka lah. Okey, terima kasih. Dan soalan yang saya akan tanya seterusnya ialah, apakah perbezaan antara kaunseling individu dan kaunseling kelompok dalam menangani masalah pelajar? Okey, pertama sekali kaunseling individu. Kaunseling individu memberi tumpuan kepada masalah peribadi seorang pelajar, membolehkan mereka bercakap secara terbuka tentang isu yang mereka hadapi dalam persekitaran yang selamat. Sebaliknya, kaunseling kelompok melibatkan beberapa pelajar yang berkongsi pengalaman dan masalah yang sama, membolehkan mereka belajar dari satu sama lain dan merasa terhubung. Kaunseling kelompok lebih berfokus kepada interaksi sosial dan pengukuhan sokongan rakan sebaya. Sementara kaunseling individu pula lebih tertumpu pada penemuan diri dan penyelesaian masalah peribadi. Okey, terima kasih cikgu. Dan soalan yang terakhir ialah, bagaimanakah guru kaunseling menjalinkan hubungan yang baik dengan pelajar untuk memastikan sesi kaunseling dijalankan secara berkesan? Untuk memastikan sesi kaunseling yang berkesan, guru kaunseling perlu menjalin hubungan yang baik dengan pelajar melalui pendekatan empati dan komunikasi terbuka. Mereka harus mencipta persekitaran yang selamat dan tanpa penghakiman, di mana pelajar merasai dihargai dan didengar. Membangunkan kepercayaan dengan pelajar adalah sangat penting. Ini boleh dilakukan melalui interaksi yang konsisten, mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan keprihatinan terhadap kesejahteraan mereka. Hubungan yang baik membantu pelajar lebih bersedia untuk berkongsi masalah dan menerima nasihat. Right. Okey, seterusnya saya akan berikan soalan seterusnya kepada Intan.
Cikgu, saya nak bertanya, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh guru kaunseling dalam memberikan bantuan kepada pelajar? Okey, selama saya menjadi guru kaunseling, cabaran yang terbesar bagi guru kaunseling adalah menangani pelajar yang enggan menerima bantuan. Ramai pelajar mungkin merasa takut, malu ataupun tidak selesa untuk berkongsi masalah mereka, terutamanya jika mereka menghadapi tekanan emosi atau masalah keluarga. Kadang-kadang pula pelajar tidak memahami kepentingan kaunseling dan menganggapnya sebagai satu bentuk hukuman. Selain daripada itu, beban kerja yang tinggi dan kekurangan masa untuk memberi perhatian individu juga menjadi cabaran terbesar buat kami. Guru kaunseling juga perlu mengimbangi antara memberikan bimbingan secara individu dan menangani isu disiplin yang lebih serius. Oleh itu, sokongan dari pihak sekolah termasuk guru lain dan pentadbiran amatlah penting untuk memastikan proses kaunseling berjalan dengan lancar. Soalan yang seterusnya, bagaimana guru kaunseling menangani isu pelajar yang enggan mendapatkan bantuan kaunseling? Okey, untuk soalan ini, sebagai guru kaunseling, menangani pelajar yang enggan mendapatkan bantuan memerlukan pendekatan empati dan kesabaran. Langkah pertama ialah membina hubungan yang baik dengan melalui perbualan tidak formal bagi mewujudkan kepercayaan. Selain daripada itu, pendekatan yang tidak memaksa tetapi memberikan kesedaran mengenai kebaikan kaunseling dapat membantu. Guru juga boleh bekerjasama dengan guru mata pelajaran dan ibu bapa untuk memahami latar belakang pelajar. Dalam situasi tertentu, aktiviti berkumpulan atau sesi intervensi yang lebih umum boleh dijadikan alternatif awal. Menghormati privasi dan emosi pelajar adalah penting agar mereka tidak merasa dipaksa ataupun terpaksa. Seterusnya, membuka peluang untuk mereka mendapatkan bantuan pada masa akan datang. Okey. Soalan seterusnya, bagaimanakah guru kaunseling berdepan dengan pelajar yang mengalami masalah disiplin atau konflik sosial? Alright, sebagai guru kaunseling, menghadapi pelajar bermasalah disiplin ataupun konflik sosial dengan pendekatan holistik dan inklusif. Pertama, guru perlu mengenal pasti latar belakang permasalahan, sama ada berkaitan dengan tekanan akademik, peribadi ataupun pergaulan. Teknik mendengar secara aktif dan bersikap neutral membantu pelajar berasa didengar dan difahami. Guru dan pihak pengurusan sekolah pendekatan restoratif seperti dan pendamaian antara pelajar, hubungan sosial. Kaedah ini memupuk tanggungjawab dalam diri pelajar dan membimbing mereka ke arah perubahan positif. Okey, soalan terakhir. Apakah bentuk sokongan yang diperlukan oleh guru kaunseling dari pihak sekolah untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif? Okey, sebagai guru kaunseling, sokongan daripada pihak sekolah amatlah penting untuk menjalankan tugas dengan lebih efektif. Pertama, sekolah perlu menyediakan sumber dan kemudahan yang mencukupi seperti ruang kaunseling yang selesa dan peralatan yang diperlukan oleh kami. Kedua, kerjasama daripada guru-guru lain adalah diperlukan untuk mengenal pasti pelajar yang memerlukan bantuan dan merujuk mereka kepada kaunselor. Ketiga, latihan dan perkembangan profesional bagi guru kaunseling harus diberikan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Selain daripada itu, sokongan daripada pihak pentadbiran dalam bentuk pengiktirafan terhadap peranan guru kaunseling juga amat penting agar mereka merasa dihargai dan termotivasi. Seterusnya, semua sokongan ini guru kaunseling dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan membantu pelajar lebih efektif. Okey, seterusnya saya akan dengan Dirjana.
Soalan yang seterusnya ialah, apakah pendekatan atau strategi yang digunakan oleh guru kaunseling untuk membantu pelajar menangani stres atau tekanan akademik? Sebagai guru kaunseling, pendekatan yang digunakan untuk membantu pelajar menangani stres akademik adalah melalui sesi kaunseling, individu dan kumpulan. Dalam sesi ini, kami mendorong pelajar untuk berkongsi perasaan dan cabaran yang dihadapi. Teknik pengurusan stres seperti pernafasan dalam, meditasi dan aktiviti relaksi juga diperkenalkan. Selain itu, kami menyediakan panduan mengenai pengurusan masa dan teknik belajar yang berkesan. Melalui program penyeluruhan, kami mengedukasi pelajar tentang pentingnya keseimbangan antara akademik dan aktiviti luar, termasuk sukan dan hobi. Juga membantu jaringan sokongan dengan rakan-rakan dan keluarga adalah kunci untuk membantu pelajar merasa lebih terhubung dan kurang tertekan. Pendekatan ini bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan stres, tetapi juga untuk meningkatkan daya tahan pelajar dalam menghadapi cabaran akademik. Soalan yang seterusnya pula ialah, cikgu, bagaimanakah seorang guru kaunseling menilai kejayaan sesi kaunseling yang telah dijalankan bersama dengan murid? Guru kaunseling menilai kejayaan sesi kaunseling melalui beberapa cara. Pertama, maklum balas langsung dari pelajar selepas sesi di mana mereka dapat menyatakan sama ada sesi tersebut membantu mereka memahami masalah dan mencadangkan jalan penyelesaian. Kedua, kami menggunakan alat penilaian seperti soal selidik sebelum dan selepas sesi untuk mengukur perubahan dalam tahap kesejahteraan mental dan emosi pelajar. Selain daripada itu, pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku pelajar di dalam dan di luar bilik darjah juga penting. Jika mereka menunjukkan peningkatan dalam penguatan sosial atau pencapaian akademik, ini adalah tanda kejayaan kaunseling. Akhirnya, kerjasama dengan guru lain dan ibu bapa juga membantu dalam menilai sejauh mana pelajar telah memanfaatkan sesi kaunseling untuk kebaikan mereka sendiri. Cikgu, soalan seterusnya ialah, bagaimanakah kaunseling dapat membantu pelajar dalam membina keyakinan diri dan kemahiran sosial secara langsung? Kaunseling dapat membantu pelajar membina keyakinan diri dan kemahiran sosial dengan menyediakan ruang yang selamat untuk mereka meneroka identiti diri dan perasaan mereka. Melalui sesi kaunseling, pelajar dilatih untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri serta untuk menetapkan matlamat yang realistik. Aktiviti seperti peranan bermain dan simulasi situasi sosial membantu pelajar mengasah kemahiran berinteraksi dan komunikasi dengan baik. Selain itu, penglibatan dalam kumpulan sokongan membolehkan pelajar berkongsi pengalaman dan belajar daripada rakan sebaya. Kaunseling juga menekankan pentingnya menghargai diri dan membina hubungan positif yang mana kedua-duanya adalah asas kepada keyakinan diri. Dengan mengembangkan kemahiran sosial dan keyakinan, pelajar akan lebih bersedia untuk menghadapi pelbagai situasi dalam kehidupan mereka. Cikgu, soalan yang terakhir daripada saya ialah, apakah impak kaunseling terhadap perkembangan emosi pelajar, terutamanya mereka yang berdepan dengan masalah keluarga ataupun rakan sebaya? Kaunseling memberi impak yang sangat positif ataupun impak yang besar terhadap perkembangan emosi pelajar, terutamanya bagi mereka yang berdepan dengan masalah keluarga atau rakan sebaya. Melalui sesi kaunseling, pelajar diberi peluang untuk mengungkapkan perasaan dan mengatasi trauma yang mereka hadapi. Kaunselor membantu mereka memahami emosi dan memberikan strategi untuk menguruskan rasa marah, kesedihan atau kebimbangan. Dengan kaunseling, pelajar belajar untuk membina kemahiran mengatasi masalah
yang sangat penting dalam situasi yang sukar. Kaunseling juga berfungsi sebagai sokongan tambahan bagi pelajar yang mungkin merasa terasing atau tidak didengari. Keseluruhannya, intervensi kaunseling dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi pelajar, membolehkan mereka menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan produktif, walaupun dalam menghadapi cabaran yang kompleks. Okey, sekarang saya akan berikan soalan seterusnya kepada rakan saya iaitu Intan. Okay. Saya akan bertanya bagaimanakah guru kaunseling bekerjasama dengan ibu bapa dan guru subjek lain untuk membantu pelajar yang bermasalah. Okey, guru kaunseling berperanan amat penting ataupun berperanan penting dalam membantu pelajar yang bermasalah dengan bekerjasama rapat dengan ibu bapa dan guru subjek lain. Komunikasi yang berkesan adalah kunci di mana guru kaunseling perlu mengadakan pertemuan dengan ibu bapa untuk memahami latar belakang pelajar serta situasi yang dihadapi. Dalam pertemuan ini, guru kaunseling boleh memberikan nasihat dan strategi untuk menyokong pelajar di rumah. Selain itu, kolaborasi dengan guru subjek lain membolehkan guru kaunseling mengenal pasti pelajar yang menunjukkan prestasi rendah atau perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Dengan berkongsi maklumat dan strategi intervensi, mereka boleh merancang program sokongan yang sesuai. Pelaksanaan program atau aktiviti bersama juga dapat memberikan pelajar ruang untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri mereka sekaligus meningkatkan keyakinan diri mereka. Okay, soalan seterusnya, apakah peranan pihak pentadbir sekolah dalam menyokong perkhidmatan kaunseling? Okey. Pihak pentadbir sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyokong perkhidmatan kaunseling di sekolah. Mereka bertanggungjawab untuk menyediakan sumber daya yang mencukupi seperti ruang kaunseling yang selesa dan alat bantuan yang diperlukan. Selain itu, pentadbir juga perlu menggalakkan budaya yang menyokong perkhidmatan kaunseling dengan mempromosikan program-program kaunseling kepada pelajar dan ibu bapa. Contohnya, mereka boleh menganjurkan seminar tentang kepentingan kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling di sekolah. Pihak pentadbir juga harus memberi sokongan kepada guru kaunseling dalam melaksanakan program intervensi, termasuk memberi masa yang mencukupi untuk sesi kaunseling. Dengan sokongan ini, perkhidmatan kaunseling dapat berfungsi dengan lebih berkesan dan membantu pelajar yang lebih memerlukan. Okay, soalan terakhir daripada saya, bagaimanakah kerjasama antara guru kaunseling dan pelbagai agensi luar seperti pusat kaunseling luar sekolah boleh membantu pelajar yang menghadapi masalah serius? Kerjasama antara guru kaunseling dan agensi luar seperti pusat kaunseling luar sekolah dan sangat penting dalam membantu pelajar yang menghadapi masalah serius. Agensi luar ini dapat memberikan sokongan tambahan termasuk terapi dan nasihat yang mungkin tidak dapat disediakan oleh sekolah. Sebagai contoh, jika seorang pelajar mengalami masalah kecemasan atau trauma yang berat, guru kaunseling boleh merujuk pelajar tersebut ke pusat kaunseling luar untuk mendapatkan bantuan pakar. Selain daripada itu, guru kaunseling juga boleh mengatur program penyuluhan yang melibatkan pakar dari agensi luar untuk pelajar dan ibu bapa mengenai pelajar yang menerima bantuan yang dan berterusan serta membantu mengatasi cabaran yang mereka hadapi dengan lebih baik. Okay, saya akan minta kawan saya Atika untuk bertanyakan soalan yang terakhir untuk cikgu. Okey. Okay, soalan yang terakhir. Apakah cadangan anda sebagai cikgu
kaunseling untuk memperbaiki perkhidmatan kaunseling di sekolah menengah agar ia lebih efektif dalam memenuhi keperluan para pelajar. Okey, menurut saya, konselor perlu diberikan peluang untuk menjalani latihan dan kursus berkala bagi meningkatkan kemahiran mereka. Isu-isu yang dihadapi oleh remaja kini semakin kompleks. Jadi, konselor yang berpengetahuan terkini dapat membantu pelajar dengan lebih berkesan. Selain daripada itu, saya juga mencadangkan pengenalan program intervensi awal untuk mengenal pasti pelajar yang berisiko untuk memberikan sokongan sebelum masalah mereka menjadi lebih serius. Ini boleh melibatkan pemeriksaan kesihatan mental secara berkala dan bekerjasama dengan guru untuk mengenal pasti pelajar yang memerlukan perhatian. Seterusnya, program kaunseling perlu lebih daripada sekadar membantu dalam aspek akademik. Program yang fokus kepada kemahiran hidup seperti pengurusan stres dan kecerdasan emosi harus diperkenalkan untuk membantu pelajar mengatasi cabaran sosial dan emosi mereka. Malahan saya juga percaya bahawa penglibatan ibu bapa dan komuniti sangat penting. Dengan melibatkan mereka dalam program kaunseling, pelajar akan mendapat sokongan yang menyeluruh, bukan hanya dari sekolah tetapi juga dari rumah dan masyarakat. Alright. Okey, cikgu, terima kasih kerana telah meluangkan masa kepada kami untuk menjawab beberapa soalan tentang kaunseling, dan saya berharap agar maklumat yang telah diberikan kepada cikgu dapat membantu sedikit tentang tajuk kajian kami. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak cikgu.